untuk mengikuti pesanan kalam alim ulama kita berkaitan dengan fiqh ibadat pada malam ini, bab imam dan makmum, insya-Allah. Antara persoalannya adalah makmum terlupa membaca suratul Fatihah di dalam solat yang dia sedang berjamaah tu. Baik. Kata pengarang kitab kita, seorang makmum terlupa membaca surah Fatihah sehinggalah si imam rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kita kehidupan pada hari ini, tuan-tuan. Selesai dah siang tadi fardu Jumaat dan kita dikurniakan Allah keizinan dengan solat maghrib berjamaah sebentar tadi, dan kita beriktikaf dan kita duduk sebentar untuk mengikuti pesanan kalam alim ulama kita berkaitan dengan fiqh ibadat pada malam ini, bab imam dan makmum, insya-Allah. Antara persoalannya adalah makmum terlupa membaca suratul Fatihah di dalam solat yang dia sedang berjamaah tu. Baik. Kata pengarang kitab kita, seorang makmum terlupa membaca surah Fatihah sehinggalah si imam rokok. Maknanya imam rokok, dia tu tengah hanyut. Si makmum hanyut, duk teringat benda lain ketika tu. Apabila imam rokok, makmum baru teringat bahawa dirinya belum lagi membaca Fatihah. Maka bagaimana cara perlu dibuat? Maka makmum tersebut hendaklah membaca suratul Fatihah. Dinyatakan dalam Risalah Bahjatul Maradiyah bermaksud diharuskan makmum membaca Fatihah, iaitu orang yang merasa syak sebelum rukuknya dan kemudian daripada rukuk imamnya, sama ada dirinya sudah membaca Fatihah ataupun belum. Kadang dia syak, was-was lah, was-was. Senang ceritanya was-was lah. Aku ni dah baca Fatihah ke belum? Maka wajib dia membaca Fatihahnya walaupun ketika itu imam telah pun rukuk. Dengan demikian dia dimaafkan jika ketinggalan 3 rukun yang panjang. Dia terlupa tu, ada keuzuran pada syarak lah. Tuan-tuan, bukan dengan sengaja. Dengan tidak sengaja itu kan dimaafkan dengan 3 rukun yang panjang. Makna dia apa? Imam rukuk tu 1 rukun yang panjang. Imam i'tidal bangun daripada rukuk itu 1 rukun yang pendek. Itu tak kira. Imam sujud yang pertama rukun yang panjang yang kedua. Imam duduk antara 2 sujud rukun yang pendek. Imam sujud yang kedua, itulah dia rukun yang panjang yang ketiga. Apabila imam bangkit daripada sujud yang kedua untuk rakaat seterusnya bangun, maka jika si fulan yang terlupa Fatihah tadi itu, dia sedang baca Fatihah dan dia sempat rukuk, maka dia masih lagi ada talian, masih lagi belum terputus dengan imamnya, masih lagi sah diteruskan solatnya tu. Ya, makna kata ketika mana imam tu sujud yang kedua, dia pun rokoklah ketika itu, masih selamat. Tuan-tuan, jangan imam bangkit, dia tak rokok lagi. Bangkit untuk berdiri tu, dia tak rokok-rokok, maka batallah solat dia. Maka bagaimana cara kalau dia tak sempat juga ni, tapi nak selamatkan dirinya daripada batal? Jawapannya ialah dia terus pergi kepada di mana rukun imam itu berada. Kalau sujud yang pertama, maka sujud pertamalah. Kalau duduk antara 2 sujud, duduk antara 2 sujud lah. Kalau sujud yang kedua, maka dia terus turun pada sujud yang kedua, makna dia meninggalkan rukuk, tetapi dia wajib ganti 1 rakaat. Ya, jangan dia terus shortcut terus kira jadilah ni. No way, tak boleh. Nak jadi rakaat tu kena sempurna segala rukun yang ada. Tetapi shortcut tersebut untuk jalan pintas bagi menyelamatkan dirinya daripada batal dengan imam. Situ dia, tuan-tuan. Baik. Seterusnya, imam menunggu makmum.
Semasa rukuk harus bagi imam menunggu seseorang yang akan masuk ke dalam solat. And imam ni semasa dia rukuk tu, dia akan perasan dengan ekor mata dia tuan-tuan, kanan kiri. Dia akan perasan ada orang baru masuk saf, kan? Maka dia tu, dia panjangkan sedikit dia punya bacaan tasbih dia. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Yang biasa 3 je lah. Dia nak buat 5 lah. Bagi kesempatan orang tu angkat takbir dan orang tu rukuk. Jadi dia tak perlulah baca Fatihah sebab imam dah rukuk dah ketika mana dia mula masuk solat tersebut. Tak dan ni nak baca Fatihah, yang dan rukuk sahaja, maka dia mendapat rakaat tu. Kalau dia hanya sempat bismillah, bismillah sahajalah. Baru satu baris sahaja daripada Fatihah, baru alhamdulillahirabbil alamin, imam pun rukuk, maka dia terus wajib rukuk tanpa perlu menghabiskan Fatihahnya, sebab dia dalam kategori masbuk, orang yang tidak sempat selesaikan Fatihah bersama dengan rakaat tersebut, rakaat yang baru dia masuk tu dah, dengan imam tu. Gitu dia tuan-tuan. Baik. Jadi harus bagi imam menunggu seseorang yang akan masuk ke dalam solat semasa rukuknya si imam. Janganlah pula imam dah tunggu dah. Oh, imam bagi can kat aku ni, gulung kain pula. Time tu lah digulung kain dia, sapu-sapu minyak wangi pula. Imam dah nunggu ni nak bagi can kat kita. Kita pula buat poyo dengan Pak Imam. Contohnya lah. Jangan dibuat macam tu. Kan? Walau bagaimanapun, hendaklah masa menunggu itu tidak terlalu lama. Jangan lama sangat. Niat imam ketika itu adalah untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah. Tuan-tuan baik. Sekadarnya lah. Jangan panjang sangat. Baik. Imam dalam rukuk semasa makmum memulakan solat. Tadi, kawan tu baru nak masuk. Yang ni, kan, imam sedang rukuk, kan, adalah orang baru nak mula solat dia. Apabila imam dalam keadaan rukuk, makmum hendaklah memulakan solat dengan takbiratul ihramnya. Kemudian hendaklah dia terus kepada rukuk. Jika makmum sempat rukuk dan tumakninah beserta imam tadi tu, tumakninah kadar sebutan subhanallah. Sesaat, 2 saat lah. Kan, dapat rukuk tu, dua-dua tu tetap imam tak bangkit dulu. Kan, jangan dia baru turun, imam bangkit. Selisih orang panggil. Itu tak dapat rakaat. Jika makmum sempat rukuk dan tumakninah bersama imam, maka makmum mendapatlah rakaat tersebut. Dinyatakan dalam kitab Al-Muhazzab, jika makmum mendapatkan, yakni mengikuti imam walhal imam sedang rukuk, maka makmum hendaklah bertakbiratul ihram dalam keadaan berdiri, kemudian bertakbir untuk rukuk, lalu dia rukuk. Jangan buat 2 in 1 tuan-tuan. Ada yang buat jalan shortcut macam tu. Dia takbiratul ihram tu sekali arung terus dengan rukuk. Wah, banyak cantik muka dia. Jangan. Dia takbir tu Allahu Akbar tu rukuk. Mana kiamnya dulu? Kan? Takbir tu yang pertama Allahu Akbar, kiam. Barulah Allahu Akbar yang kedua, rukuk. Baru sah. Ini terus rukuk terus. Tak jadi macam tu. Tak jadi. Tak sah. Tak aci lah. Gitu ya. Jika dia makmum bertakbir dengan niat untuk bertakbiratul ihram beserta rukuk sekali, maka ia tidak memadai bagi menyempurnakan fardunya. Tak jadi, tak dikira sedemikian tu. Hal ini demikian kerana dia menyertakan niat bagi perbuatan yang fardu dengan niat bagi perbuatan yang sunat. Takbir berpindah rukun, sunat. Takbiratul ihram, rukun. Kan? Rukun di dalam solat. Yang seterusnya tu kelakuan rukun fi'li pada kelakuan rukuk. Tapi menyebut takbirnya tu Allahu Akbar nak rukuk itu sunat hai'ah. Lalu dikombinkan, tak boleh, tak sah. Gitu faham tu. Terdapat makmum yang terus rukuk serentak dengan takbiratul ihramnya. Perbuatan ini tidak betul dan tidak menjadikan seseorang itu mendapat rakaat itu. Kalau ada, tuan-tuan boleh tegur. Tuan-tuan dah dapat ilmu dah malam ni. Alasannya takbiratul ihram hendaklah dilakukan dalam keadaan berdiri
Bukan semasa bergerak untuk rokok terus, bukan. Jika makmum sempat rokok bersama-sama imam, tetapi rakaat itu adalah rakaat yang tidak dikira bagi imam, maka makmum tidak mendapat rakaat itu. Kalau si makmum tahulah. Kalau tak tahu tak apa. Maknanya mana kata rakaat yang terlebih. Contohnya lah. Contoh imam dalam rakaat yang kelima. Mana ada rakaat kelima? Tetapi dia tu buat dalam keadaan dia tu tak sedar dia dalam rakaat yang kelima. Kita tahu kata rakaat tu rakaat yang kelima masa kita baru masuk tu. Maka rakaat tersebut tidak terpakai. Tuan-tuan ya. Bagi siapa? Bagi kita. Maka perlu dirikan rakaat yang lain. Tuan-tuan ya. Baik. Bacaan semasa i'tidal, bangkit daripada rukuk. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah." Sami'allah. Tuan-tuan bukan sami'allah. Sami'a ain. Ramai imam langgar benda ni. Sami'allahu liman hamidah. Faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Apabila imam berkata sami'allahu liman hamidah, maka kamu semua sebagai makmum hendaklah berkata Allahumma rabbana lakal hamd, ataupun kita sebut rabbana lakal hamd ataupun rabbana walakal hamd, gitu kan. Maka sesungguhnya sesiapa kalamnya serentak dengan kalam malaikat, maka diampunkan dosanya yang lalu. Ni satu. Yang awal lebih awal daripada tu, ketika mana aminnya si imam bersamanya juga aminnya si makmum, dan malaikat juga mengaminkan juga keampunan yang sama ni tuan-tuan. Dua kali tu. Pendapat ulama yang berpegang pada zahir hadis ini iaitu wujud perbezaan antara ucapan imam dengan ucapan makmum. Manakala dalam mazhab Syafi'i disunatkan bagi imam, makmum dan muslim yang solat sendirian untuk menyebut kedua-dua kalam. Apa dia? Sami'allahu liman hamidah. Situ dia kan? Kemudian diucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Baik, benda ni diucapkan secara nyaring oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala para sahabat radhiyallahu anhum mendengarnya, walau bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kalam Allahumma rabbana lakal hamd secara perlahan, tetapi para sahabat tidak mendengarnya. Maka Nabi SAW memberitahu para sahabat tentang apa yang disebut semasa i'tidal. Gitu tuan-tuan ya. Baik. Dan selain daripada itu, ada lagi bacaan yang lain. Antaranya dinyatakan dalam hadis bahawa Nabi SAW membaca doa ini ketika bangun daripada rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardh wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'dah. Gitu dia kan. Ataupun pernah juga yang dikhabarkan daripada hadis peristiwa yang berlaku ketika Rasulullah SAW mengimamkan salat Sami'allah liman hamidah Rabbana lakal hamd. Ada seorang sahabat menyambut lagi dengan doa tambahan, kan? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kan? Tuan-tuan, dalam hadis disebutkan malaikat berbondong-bondong merebut, kan, doa tersebut diangkatkan ke langit. Tuan-tuan, sesudah daripada solat tu Rasulullah toleh ke belakang, siapakah yang ada menyebut doa sekian ketika mana aku bangkit daripada rukuk? Ada yang risau, kena marah ke aku ni, kan? Lalu ada yang menjawablah, kan, si fulan yang menyambut dengan doa tersebut menjawab, analah, kan, akulah ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kan, sesungguhnya ketika mana kamu menyebutkan itu, berbondong-bondong malaikat merebut, mengangkat doa tersebut ke langit. Ini menjadi sunnah untuk kita menyambut selepas Sami'allah liman hamidah Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tuan-tuan ya, amalkan insya-Allah. Baik. Jadi yang tadi tu,
Allah Ta'ala telah mendengar orang yang memujinya. Ya Allah, bagi engkau pujian dengan pujian yang memenuhi segenap langit dan bumi dan memenuhi apa yang engkau kehendaki, tuan-tuan. Afdal sangat doa ni, tuan-tuan ya. Barang segala pujian tak terkira banyaknya bagi Allah Ta'ala tu sebanyak makhluk yang dijadikan olehnya. Contohnya lah kan, ni anda bagi satu contoh lah, tuan-tuan ya. Berganda terus pahala zikir yang macam tu, kan? Contohlah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma wasi'ahu ilmullah. Contohnya lah, tuan-tuan dia punya pahala berganda-ganda terus. Jangan buat single aja, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Umur dah 30-an 40-an ke atas ni, ambil zikir yang gandaan dia banyak terus, tuan-tuan. Gitu deh. Baik. Doa kunut adalah sunat dalam mazhab kita Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Hanafi, doa kunut tidak sunat untuk dibaca. Dalil bagi mazhab Syafi'i ialah hadis Al-Bara' ibn Azib anna nabiyya kana yaqunutu fi salati subhi wal maghrib. Sesungguhnya Nabi SAW membaca doa kunut dalam solat subuh dan solat maghrib. Dan juga dalam hadis Anas ibn Malik yang bermaksud sesungguhnya Nabi SAW membaca doa kunut selepas rukuk selama sebulan. Baginda mendoakan kecelakaan terhadap kabilah-kabilah Arab yang musyrik. Namun kemudian Nabi SAW meninggalkannya kemudian daripada itu. Anas menambah, adapun dalam solat subuh, Nabi SAW sentiasa membaca doa kunut sehinggalah Nabi SAW berpisah dengan dunia, yakni wafat. Makna kata, ada mazhab yang berpegang dengan dalil yang awal, ada mazhab yang berpegang dengan yang kemudiannya, tuan-tuan. Itu dia kan? Baik, kita ni macam mana? Kita belah Asia ni, Thailand, Indonesia, Filipina, Malaysia sendiri, kan, mazhabnya Syafi'i. Bila ke Makkah, ke Madinah, mazhabnya Hambali. Mereka tidak meraihkan doa kunut. Tetapi sunat tak kalau kita baca walaupun si imam tak buat? Jawapannya sunat juga. Habis tu macam mana ustaz? Imam dah sujud dah. Kan kita tercicir pula nak sujud dengan imam tu. Maka ambillah kunut yang pendek, tuan-tuan. Bagaimana pula kunut yang pendek tu ustaz? Kan? Allahumma ighfir li ya ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi baraka wa sallam. Pendek je. Tuan-tuan angkat tangan pun boleh, tak angkat tangan pun tak apa. Teruslah sujud sekejap je, kan? Boleh buat. Boleh. Dapat pahala. Tuan-tuan baik. Seterusnya, imam dan makmum berbeza perbuatan dalam doa kunut. Tadi kita dah cover lah tu, kan? Baik, settle bab doa kunut. Baik, memanjangkan berdiri yakni pada i'tidal sesudah bangkit daripada rukuk. I'tidal adalah rukun yang pendek. Oleh itu tidak sewajarnya memanjangkan masa i'tidal kecuali untuk doa kunut. Jika dipanjangkan juga tanpa doa kunut, perbuatan ini tidak akan membatalkan solat menurut pendapat terpilih dalam syarah Al-Muhazzab, tetapi boleh menjadi makruh. Tuan-tuan ya, dipanjangkan pada tempat yang pendek, dan ataupun diterbalikkan pula, dipendekkan pada tempat yang panjang, contohnya lah itu dia kan. Apa lagi hal-hal yang makruh, tuan-tuan? Antara lain adalah takbir yang mana kita tak sesuai padankan dengan kelakuan rukun fi'li kita. Daripada kita berdiri nak turun kepada rukuk, ianya adalah kelakuan yang pendek, kan? Yang paling molek, seiring dengan takbir kita, seiringlah dengan kelakuan berpindah rukun kita. Daripada qiyam nak turun pada rukuk, Allahu Akbar, pendek sahaja. Satu saat setengah. Macam itulah kan. Tapi kalau kita sebagai imam, di belakang makmum penuh sampai ujung sana tu, kan? Kita nak rukuk, Allahu Akbar, apa jadi?
makmum rukuk dulu, jawapan dia. Kan? Makmum yang kat belakang-belakang tu. Sebab memang telah pun ketahui satu alam. Rukuk, nak turun daripada berdiri pada rukuk, sekejap je. Kenapa pergi panjangkan takbirnya itu? Itu boleh jadi makruh. Kerana apa? Tengok-tengok pergerakan si makmum terdahulu daripada si imam. Ini bukan kecewayan makmum, kecewayan imam sebenarnya. Tuan-tuan ya. Walaupun sedemikian, kan, seharusnya bagi kita apabila telah mendengar kalimah barulah kita follow imam. Itu sebenarnya. Walaupun macam tu yang sebenarnya, tapi imam pun kena cakna lah. Tanggungjawab dia, mana yang pendek-pendekkan, mana yang panjang-panjangkan. Daripada sujud, nak bangkit bangun, berdiri, panjang kelakuannya kan, maka panjangkanlah bunyi takbirnya tu. Allahu Akbar. Gitu. Jangan Allahu Akbar, wahal dia naik berdiri tu. Sebab ada makmum yang pejam mata nak khusyuk kan. Jadi makmum tu dengar bunyi pendek ni, tahiyat akhir dah ni kan, tiba-tiba bunyi Fatihah, baru dia buka mata dia lah, berdiri rupa-rupanya, bangun dia kena scam dengan Pak Imam rupa-rupanya. Dalam semayang pun dia scam juga rupa-rupanya, tuan-tuan ya. Dan jangan pula yang pendek dipanjangkan juga kan, antara lain bangkit daripada sujud kepada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir kan, panjang pula, Allahu Akbar, wah dia nak duduk, yang makmum dah berdiri dah, pejam mata punya pasal kan, tiba-tiba bunyi Assalamualaikum warahmatullahi, kelang kabut si makmum tu, naya dia. Tu penting. Orang yang menjadi imam bukan sekadar bacaannya bagus, faqih tentang hukum hakam. Dia nak nak mengendalikan solat dia tu, supaya tak ada kacau bilau pada makmum. Tuan-tuan ya. Situ dia. Baik. Bagaimana pula imam tidak duduk tasyahud awal? Duduk tasyahud awal bukan rukun solat. Ia adalah sunat ab'ad. Oleh itu apabila imam meninggalkan duduk tasyahud awal, maka makmum hendaklah bangun berdiri mengikut imam tanpa mengira apa jua rakaat si makmum tu sendirilah. Apabila imam duduk tasyahud awal, harus bagi imam untuk berdiri tanpa tasyahud awal. Ya, apa makna ni? Apabila imam duduk tasyahud awal, harus bagi imam untuk berdiri. Tadi sebut duduk, tiba-tiba harus untuk berdiri tanpa tasyahud awal. Yang sepatutnya imam ketika itu tasyahud awal, tapi tiba-tiba dia berdiri. Dan Ibrahim Al-Bajuri menyatakan, maknanya kat sini ada salah cetakan, tuan-tuan ya. Contoh, tasyahud awal, maka wajib bersamaan antara makmum dengan imam. Kalau imam meninggalkannya, wajib kita meninggalkannya. Tasyahud awal. Kalau imam melakukannya, jangan kita tinggalkan pula, wajib kita follow. Baik, dari sudut meninggalkan tetapi tidak wajib bersamaan pada sudut perbuatan. Okey, ada perbezaan dia. Contohnya tasyahud awal, maka wajib bersamaan antara makmum dengan imam dari sudut meninggalkannya. Katalah si imam tak nak buat tasyahud awal, maka wajib makmum juga tidak melaksanakannya. Ya. Tetapi tidak wajib bersamaan pada sudut perbuatan, kan, pada melakukan. Hal ini demikian kerana apabila imam meninggalkan tasyahud awal, maka wajib bagi makmum meninggalkannya juga. Sebaliknya, apabila imam melakukannya, harus bagi makmum untuk meninggalkannya, boleh. Tak batal. Ya. Dan makmum perlu berdiri, dan maknanya dia tu buat dengan sengaja dia tu, maka dia tunggu ketika mana dia berdiri, masih sah solatnya, tak batal. Tuan-tuan ya. Nanti tuan-tuan pening yang mana satu antara dua tu kan, nak duduk ke tak duduk ke, follow je lah. Senang cerita, follow je. Dan sebab kita tak ingat sekejap ni je lah, lepas tu balik rumah tengok TV, makan kejap, lupa dah. Walaupun begitu, sunat bagi makmum untuk kembali, katakanlah yang berdiri dengan sengaja tadi tu kan, imam tasyahud awal ni, maka dia pun turun duduk balik tasyahud awal. Sunat untuk dia follow tu.
bersama-sama imam. Jika makmum masih belum berdiri dengan sempurna, sekurang-kurang had nak sampai kepada had rokok tu, dia baru bangun sikit, baru perasan imam tasyahud awal lah, maka dia pun turun balik. Tapi kalau had dia dah melangkaui lebih lagi daripada had rokok, nak pergi kepada qiyam dah, maka dia tunggu di kedudukan qiyam. Macam tu tuan-tuan baik. Seterusnya, makmum mengikut imam walaupun berbeza rakaat. Apabila makmum mengikut imam dari awal solat, iaitu pada rakaat pertama imam, maka telah wujud persamaan sepenuhnya antara imam dengan si makmum. Betul. Dalam rakaat yang kedua disunatkan tasyahud awal. Betul. Ia adalah sunat bagi imam dan makmum kerana sudah waktunya untuk tasyahud awal, tahiyat awal tu. Walau bagaimanapun wujud perbezaan rakaat antara imam dengan makmum. Contoh, imam dalam rakaat kedua, manakala makmum pula dalam rakaat yang pertama. Dia baru masuk ketika mana imam pada rakaat yang kedua tu. Maka imam disunatkan tasyahud awal. Makmum perlu mengikut imam, maka makmum juga sewajarnya tasyahud awal. Dan kita masuk-masuk, ikut je lah terus kelakuan si imam tu. Kalau kita masuk pada kedudukan tahiyat akhir, maka kita juga duduk cara duduk tahiyat akhir dan membaca tahiyat akhir. Kalau kita masuk-masuk tu, rakaat terakhir imam, maka kita follow sebagaimana rakaatnya itu serta bacaannya dan kelakuan duduknya. Tuan-tuan ya, imam bagi salam, janganlah kita follow bagi salam pula. Kita nak kena selesaikan. Kan? Maka masa kita masuk-masuk tu, tak sempat pun satu rakaat pun. Cuma kita dah memulakan hubungan kita sebagai makmum. Kan? Jangan kita baca tahiyat awal. Kita tetap sunat baca tahiyat akhir. Walaupun kedudukan ketika itu, kita baru rakaat, baru nak memulakan solat kita. Ya, itu cara dia, tuan-tuan. Baik, seterusnya. Namun apabila imam tidak melakukan tasyahud awal, bagaimanakah keadaan si makmum? Yang dia masuk-masuk tadi itu ketika itu rakaat yang kedua. Berbalik pada prinsip bahawa makmum wajib mengikut imam. Apabila imam meninggalkan tasyahud awal, maka apa-apa juga keadaan makmum, dia adalah mengikut imamnya. Imam tinggalkan, dia tinggalkanlah. Kalau imam buat, dia buatlah. Itu senang ceritanya. Gitu ya. Baik. Maka tak perlulah ditegur kesilapan imam tu. Subhanallah. Tiba-tiba ada orang tegur kan. Lazimnya orang tegur tuan-tuan. Lazimnya lah. Walhal meninggalkan tasyahud awal tu, sama ada dengan sengaja atau tak sengaja, tak sunat kita sebut subhanallah, tak. Sama juga dengan meninggalkan takbir yang berbilang-bilang pada takbir solat hari raya. Kan? Kadang-kadang rakaat pertama kita ingat tuan-tuan 7 kali takbir sesudah takbiratul ihram, sesudah kita baca doa iftitah. 7 kali takbir kan. Rakaat kedua kita bangkit daripada sujud, berdiri-berdiri terus baca Fatihah. Orang pun belakang bunyi subhanallah. Yang itu tidak sunat. Tuan-tuan ya. Tapi bila dia sebut pun tidaklah membatalkan solat dia tu, si makmum tu. Imam pun teringat, dia pun takbir lah. Kan? Nak menghilangkan kegusaran tu. Gitu dah kan. Tapi janganlah pula si imam, kalau dia terlupa pada rakaat yang pertama solat hari raya tu, dia terlupa takbir. Makmum yang belakang pula, kawan ni duk harap kawan sebelah kiri, kawan kiri duk harap kawan sebelah kanan. Tegur, macam mana gaya nak tegur ni, tak sebut takbir pun si imam ni. Takkan nak sebut takbir imam, takkan nak sebut macam tu, batal terus. Kan? Maka dia senyap, rakaat yang kedua imam baru teringat, tadi aku lupa lah takbir 7 kali. Rakaat yang kedua dia campur 7 campur 5 pula dah. Ini berlaku tuan-tuan dekat KL. Pernah berlaku beberapa tahun yang lepas. Sahabat Ana yang beritahu Ana ni. Jadi pelik lah. Tapi solat masih sah. Tak masalah tu. Kan? Tapi jadi pelik lah. Jadi pelik tu. Gitu tuan-tuan baik. Maka dengan makna kata lain, kalaulah berlaku pada diri kita ni jadi imam, teringat yang tadi lupalah, ni dah rakaat kedua dah, baca je lah yang 5 tu dan 4 kali tasbih di celah-celahnya,
takbir tu. Situ dia tuan-tuan ya. Baik. Penggantian imam solat. Ketika solat, imam solat terbatal wuduk. Sebagai contoh, mungkin imam baru teringat bahawa dia tidak mempunyai wuduk. On the way nak datang masjid, kan, terbatal sehingga kedai beli barang dekat Speedmart ke contohnya lah. Beli barang kiriman isterinya. Beli kacang, ikan bilis, beli timun, orang si lemak apa-apanya. Masa bayar duit, terimalah cucur bakinya daripada cashier. Budak yang comel lotek tu tersentuh jarinya, Pak Imam tersentuh dengan cashier tu lah. Kan, alah, aku kena wuduk yang baru ni. Kan, sampai ke masjid, kan, dah ditegur orang lambai-lambai dan sebagainya tu, Mam. Dia pun langsung lupa ambil wuduk. Kan, masuk ke dalam tengah azan terus dia naik jadi imam. Baik, macam mana keadaan dia tu? Sebagai contoh, mungkin imam baru teringat bahawa dia tidak mempunyai wuduk. Dalam situasi sedemikian, wujud sistem cara penggantian imam semasa solat. Ia disebut sebagai istikhlaf. Kan? Istikhlaf, ada pendapat ulama mengharuskan istikhlaf, namun ada ulama tidak mengharuskannya. Berdasarkan pendapat yang tidak mengharuskan istikhlaf, para makmum hendaklah meneruskan dan menyempurnakan solatnya. Pendapat yang mengharuskan istikhlaf, beberapa perkara perlulah dilihat. Antaranya ialah makmum solat itu sahaja yang harus naik menggantikan imam. Imam beralih lah. Dia baru ingat ni, dia pun beralih terus. So orang yang di belakangnya tu ke hadapan. Tuan-tuan ya. Makmum juga sebaik-baiknya ialah makmum yang berada paling dekat dengan imam. Lebih-lebih lagi yang berada di belakang imam. Sebab tu, kan, orang yang betul-betul tepat di belakangnya, ataupun yang kanan ataupun yang kiri, tu tiga tu. Jangan orang yang tak mana datangnya, contohnya lah kan. Jangan gitu. Sebab itulah kenapa adanya masjid surau, dia letak 2-3 sejadah tu belakang, tu lah tujuan dia. Kita jangan main aku nak gunalah sejadah ni, contohnya lah kan. Melainkan AJK jemput dia kata masuk, tu tak apalah. Gitu tuan-tuan ya. Baik. Di samping itu, makmum juga hendaklah melakukan solat sebagaimana tertib solat imam yang asal. Dinyatakan pandangan oleh Imam Al-Haramain dalam dalam kitab Majmu'. Diisyaratkan istikhlaf pada makmum yang dekat. Jika imam solat melantik pengganti daripada makmum yang bersolat itu, contohnya makmum itu berada pada bilangan rakaat yang sama dengan imam, maka istikhlaf adalah sah dengan sepakat, sama ada makmum masbuk atau lainnya. Gitu ya. Begitu juga sama ada imam melantik pengganti pada rakaat pertama atau lainnya, kerana makmum itu iltizam bersama mengikut tertib imam dia, maka ia tidak membawa kepada perbezaan pun. Gitu dah kan. Kadang imam tu buat macam mana tuan-tuan? Dia minta ganti tu. Dia bukan tinggal gitu saja. Dia buka mic dia pergi pilih orang tu. Tarik terus klip tu. Ke depan lah jawabnya. Kan? Buatnya orang tu first time jadi imam, haru biru kawan tu tuan-tuan. Kan? Tak bunyi. Macam P. Ramli baca nota tu. Ramli baca tak bunyi langsung, tu jadinya. Seeloknya makmum itu ialah makmum yang berada di belakang imam dan dia mestilah mengikut imam dari awal. Jika tidak, akan timbul tata cara solat yang mungkin mengelirukan. Alasannya, makmum yang menggantikan imam solat hendaklah melakukan solat sebagaimana tertib solat imam. Sebab ada dalam keadaan orang yang berada betul belakang imam tu adalah orang yang masuk pada rakaat yang kedua. Orang yang masuk pada rakaat yang pertama, itulah dia orang yang bersama dengan imam berdua saja semayangnya. Situ dia, tu maksudnya lah. Baik. Bagaimana pula cara duduk yang berbeza? Dalam mazhab kita Syafi'i ada dua cara duduk, yakni iftirash dan tawarruk. Iftirash adalah duduk tahiyat awal, yang mana papan punggung sebelah kiri berada di atas tumit kaki kiri, manakala kaki yang kanan ditegakkan, pacak gitulah kan.
ataupun daripada ibu jarinya sahaja. Bagi yang mampu pacak lah. Maka yang mampu pacak lah. Yang tak mampu dia boleh luruskan sahaja, luruskan. Cara gitu. Terpulanglah. Kan? Ikut masing-masing. Sebab setiap orang postur tubuh dia tu berbeza. Kan? Belum lagi. Baik. Duduk iftirash ialah duduk di atas tapak kaki kiri. Manakala tapak kaki kanan dilunjurkan ke belakang tu dan ditegakkan. Duduk tawarruk pula adalah dengan meletakkan punggung terus di atas lantai. Itu duduk tayak akhir lah. Kan? Kaki kiri masuk di bawah kaki kanan. Jangan buat terbalik, sudah. Jangan buat terbalik. Gitu dia kan. Baik. Semua duduk adalah dengan cara duduk iftirash kecuali semasa tasyahud akhir, iaitu dengan duduk tawarruk. Ya. Walau bagaimanapun cara duduk ini tidak memberi apa-apa kesan pada sah ataupun batalnya solat. Dengan makna kata lain, duduk antara dua sujud. Kan, duduk sebentar antara dua sujud tu kan. Rabbi syrah li sadri, apa nama ni? Bacaan tu lupa pula dah. Kan? Sesudah daripada kita sujud tu, duduk antara dua sujud tu. Duduk tu pun duduk cara iftirash, cara tahiyat awal. Tapi lazim daripada orang kita dia duduk istirahah. Macam ni. Itu kan? Tak ada masalah. Boleh je. Ataupun ada cara yang lain namanya duduk ika'. Duduk ika' tu macam mana tuan-tuan? Kita dua papan punggung kita duduk di atas tumit, yang tumit tu kita menongkat. Ika' ni dia ada dua keadaan. Yang pertama duduk macam orang kalah judi. Macam mana tu? Papan punggung landing terus, lutut ke depan diangkat macam tu, duduk macam tu. Peluk tu kan. Orang Afrika biasa duduk macam tu. Kan? Orang Pakistan pun biasa duduk macam, Afghanistan pun sama. Dan duduk mana? Luar daripada solat lah, bukan dalam solat. Duduk yang macam tu makruh. Yang sunnahnya duduk tu yang ditegakkan tu, dia duduk dua-dua papan punggungnya di atas tumit yang ditegakkan tu. Yang ni jarang orang buat. Tapi apabila kita buat tu memang sunat pun. Memang sunat pun. Tuan-tuan boleh kita buat sebenarnya. Itu ya. Baik, sikit masa lagi. Namun ia memudahkan pergerakan makmum yang mengetahui keadaan imam sama ada dalam tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Makna kata, kalau imam tu dia tahiyat awal, maka dia duduklah cara tahiyat awal. Kalau dia duduk tahiyat akhir, maka duduklah cara tahiyat akhir. Jika si imam tak ada masalah untuk melakukannya. Tapi kadang-kadang ada imam, dia problem nak buat cara duduk tahiyat akhir tu. Kadang-kadang dia ada masalah apa? Sleep disc. Kadang-kadang dia ada masalah apa? Mengah. Maka dia lebih selesa cara duduk tahiyat awal ataupun cara duduk istirahah. Kita jangan terus nak menyalahkan dia. Dia lagi tahu diri dia sebenarnya. Kan? Mam, asal tak duduk cara macam ni? Inilah lebih afdal daripada ni. Kau tak tahu aku punya problem. Itulah, tuan-tuan. Itu ya. Jangan gaduh-gaduh. Wajib bagi makmum mendahului imam. Macam mana pula ni? Apabila imam duduk bukan pada tempatnya, maka wajiblah bagi makmum mendahului imam. Contoh, dia bangkit. Contohnya imam duduk tasyahud pada rakaat yang pertama. Itu bukan tempat dia. Dia kena bangun berdiri untuk rakaat kedua. Ya, imam tengah teringat benda lain. Kan dia tak fokus. Dalam situasi ini makmum hendaklah terus berdiri untuk rakaat keduanya tu dan menunggu imam dalam keadaan berdiri si makmum tu. Pada masa yang sama makmum harus menegur imam dengan tasbihnya subhanallah. Situ dia. Tuan-tuan baik. Kalau kita solat di rumah kita dengan isteri kita, boleh tak isteri kita sebut subhanallah? Boleh lah. Kan? Tapi kalau orang lain dengan kita ni yang lelaki ni kat sini kan, kita di hadapan tabir contohnya lah. Yang makmum yang lelaki tak reti nak tegur. Makmum yang perempuan yang belakang tabir, dia tahu reti cara nak tegur. Maka dia tegur macam mana? Apakah dia tegur dengan subhanallah? Tak. Dia bunyi. Dia tepuk tangan dia. Pap sekali tu. Itu dah kan. Kalau imam dengar, imam tak dengar, jalan terus lah. Itu dah. Tuan-tuan kan.
masuk isyak lah. Dah masuk lah. Itu antaranya lah tuan-tuannya. Akan datang kita bicara makmum bangun meneruskan solat sebelum imam memberi salam. Apa hukumnya? Itu dia dah. InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni dapat memperbetulkan solat kita. Mana yang kita tak tahu jadi tahu. Mana yang kita dah tahu boleh kita sampaikan pada orang yang belum tahu, insyaAllah. Dapat pahala bersama-sama, insyaAllah. Aku qali hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakkahna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.